Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabar semua? Baiklah, hari ini kita bertemu untuk satu sesi kita panggil mini forum, perkongsian ataupun sharing session tentang pendidikan muzik. Okey, hari ini saya Cikgu Ashraf bersama dengan seorang guru muzik yang hebat, iaitu Cikgu Marina. Okey, Cikgu Marina boleh perkenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Rosmarina binti Mamat ataupun boleh panggil saya Cikgu Marina, merupakan guru muzik di SK Sri Amar, Johor Bahru dan merupakan rakan belajar bersama dengan Cikgu Ashraf. Ya, Cikgu Marina merupakan seorang guru muzik yang sangat hebat. Dia ada pengalaman yang luas dalam bidang nyanyian. Bukan itu saja, dia juga seorang komposer yang terkenal. Ramai artis-artis yang famous kat Malaysia ni telah menggunakan khidmat dia untuk cipta lagu. Betul tak, Cikgu Marina? Betul. Saya betulkan saja. Okay. Betul, okay. Cikgu Ashraf. Yes. Okay, untuk hari ini kita akan berkongsi tentang satu topik yang tidak asing dalam pendidikan muzik, iaitu pitch. Okey, Cikgu Marina, apa itu pitch? Boleh terangkan kepada murid-murid kita? Okey, baiklah murid-murid, saya terangkan sedikit tentang pitch. Okey, pitch tu bukannya buah ke apa-apa tu, bukan. Ni pitch merupakan tinggi rendah sesuatu muzik ataupun bunyi. Okey, sama ada bunyi itu rendah ataupun tinggi. Okey, sama ada alat muzik ataupun nyanyi suara anda. Okay, adakah pitch itu penting dalam pendidikan muzik? Sangat-sangat penting sebab pitch ni akan melibatkan awak punya nyanyian nanti, awak punya melodi, sama ada awak menyanyi ataupun memainkan alat muzik. Kalau pitch yang awak mainkan salah, maksudnya akan berbunyi sumbang. Okey, baiklah Cikgu Marina. Okey, untuk dalam pendidikan muzik ni, pitch ni macam mana kita nak belajar pitch? Saya pernah dengar tentang satu istilah kita panggil solfa. Okey, adakah solfa ni berkait rapat dengan pitch? Ya, betul. Okey, solfa ni kalau saya sebut solfa mungkin murid-murid tak ingat, mungkin murid-murid tak tahu, tapi kalau saya sebut do re mi mesti murid-murid ingat. Sebab yang ni biasa awak akan sebut do re mi, macam tu. Do re mi ni merupakan solfa, do re mi fa sol la ti do merupakan solfa dan melibatkan pitch lah. Bila awak nyanyikan ada bunyi, ada tinggi rendah tu adalah pitch. Solfa ni terdiri daripada do re mi fa sol la ti do dan bunyi dia tak adalah sama macam saya bercakap. Dia ada pitch dia. Pitch dia semakin menaik. Kalau do re mi fa sol la ti do, dia menaik. Do re mi fa sol la ti do. Okey, kalau dia menurun, do ti la sol fa mi re do, tu adalah solfa. Okey, dan dia melibatkan pitch. Kalau awak nyanyi salah, maksudnya pitch awak salah, dan akan jadi sumbang. Do re mi fa sol la ti do, tu maksudnya sumbang, pitch awak salah. Okey, setiap note, setiap solfa tu, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do tu mempunyai pitch yang berbeza. So, do lah pitch lain, re pitch lain. Betul tak? Betul. Macam tu. So, betul. Okey, baiklah Cikgu Marina. Seterusnya, dalam muzik kita ada 7 konsep muzik, iaitu benda yang asas lah dalam muzik. Okey, adakah pitch ni termasuk dalam kategori-kategori konsep muzik? Okay. Kalau termasuk, kategori mana? Okey, pitch ni dia akan termasuk di bawah kategori melodi. Okey, melodi ni bila awak menyanyi tu itu dalam melodi dan pitch di bawah melodi. Okey. Saya terangkan sedikit. Kalau dalam kita di sekolah rendah, awak semua murid-murid di sekolah rendah, awak punya mata pelajaran pitch ni awak akan belajar tentang pitch rendah dan pitch tinggi. Awak perlu membezakan mana satu pitch rendah ataupun pitch tinggi. Nanti cikgu akan bagi awak 2 bunyi dan awak perlu nyatakan tu adalah pitch rendah ataupun pitch tinggi. So dia akan uji awak punya pendengaran dan juga awak akan menyanyikan lagu yang ada pitch rendah dan pitch tinggi. Okey, apa contohnya biasa yang kita bagi kepada murid-murid untuk membezakan pitch rendah dan pitch tinggi?
Okey, sebagai contoh lah, kalau untuk darjah 1, darjah 2 kan, kita akan bagi ikon haiwan untuk nyatakan pitch tu, rendah ke tinggi, untuk kita simbolkan sesuatu tu, pitch tu. Contoh haiwan lembu dan burung. Okey. Lepas tu cikgu akan dengarkan bunyi lembu macam mana. Macam tu. Kalau okey, betul. Tu ialah kan? pitch. Tu Lembu lah, tu kita pitch nanti apa? dulu kita tunjuk, kita bunyikan nanti dulu. pitch. Kita bunyikan Okey. dulu bunyi burung pula. Cip 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 cip. Okey. Cuba Cikgu Ashraf. Cik 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 cik. Okey, lepas tu kita akan bagi Betul. betul. Kita akan tanya murid, Okey. yang mana satu pitch tinggi? Di antara dua haiwan ni, awak dengar. Kalau awak jawab pitch yang tinggi adalah burung, maksudnya anda betul dan telinga anda berfungsi dengan baik. Dan lembu adalah pitch rendah. Pitch rendah. Okay. Biasanya untuk pitch tinggi ni bunyi dia halus, nyaring, betul. dan tinggi lah. Betul kan? Kalau pitch rendah ni bunyi rendah. Oh, macam tu. Bunyi dia Bunyi-bunyi kalau haiwan bunyi-bunyi yang rendah, contohnya kita ada lembu, apa lagi? Gajah, harimau mengaum. Kalau pitch tinggi kita ada bunyi-bunyi yang nyaring, burung, of course lah, burung pipit kan. Cik 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 cik. Lagi apa lagi? Anak ayam kan? Ayam. Anak itik. Bunyi apa lagi? Anak itik yang kecil-kecil lah biasanya yang tinggi. Biasa yang kecil ni bunyi dia nyaring-nyaring. Kalau awak tengok nyaring biasanya. Kalau besar-besar ni biasa akan bunyi dia lagi rendah. Rendah tu pitch dia lagi rendah. Tu kalau kita nak simbolkan, nak bagi awak semua ni faham. Oh, bunyi ni adalah pitch rendah dan bunyi ni adalah pitch tinggi. Okey. Seterusnya kita nak tanya Cikgu Marina, dekat sekolah rendah ni kita aplikasikan pitch ni di mana? Alat muzik apa ke? Dalam bidang apa ke? Untuk silibus sekolah rendah ni kita Kalau aplikasikan sekolah pitch rendah ni, pitch ni penting lah untuk awak, dalam terutamanya sebab benda ni awak tak masuk kelas muzik pun awak akan buat benda ni, iaitu nyanyian. Nyanyian ni penting dan pitch ni penting untuk nyanyian. Kalau pitch awak tak betul, awak menyanyi pun akan jadi sumbang. So even awak nyanyi lagu sekolah pun, kalau pitch tak betul, awak akan jadi sumbang. So kalau dalam kalau tahun 1 akan ada lagu pitch. Lagu pitch tu dia dah terus suruh awak nyanyi lagu tu dengan pitch yang beritahu pitch. Rendah tinggi, mari menyanyi. Pitch rendah, pitch tinggi, itu melodi. Dia terus beritahu, awak dah sebut rendah, bunyi dia rendah. Tinggi. Tu maksudnya awak dah boleh aplikasikan pitch tu. Bila awak dah faham, awak boleh nyanyi. Betul tak, Cikgu Ashraf? Betul. Okey, seterusnya Cikgu Marina. Tadi kita dah dengar nyanyian menggunakan pitch. Okey, kalau alat muzik pula, adakah alat muzik ni mempunyai pitch? Ada. Okey, sebab tu contohnya, saya bagi contoh alat yang awak akan main di sekolah adalah alat muzik recorder. Recorder tu ada pitch dia. Okey, contoh tu Cikgu Ashraf tunjuk contoh alat muzik, ataupun alat kalau awak dengar cikgu awak iring guna piano, tu ada pitch dia. Bila ada tinggi rendah dalam bunyi tu, itu adalah pitch. Kecuali adakah semua alat muzik ada pitch? tidak. Adakah? Okay. Kecuali alat-alat perkusi. Ada juga setengah alat perkusi yang ada pitch dia. Tapi ada kebanyakan alat perkusinya dia akan main mengikut rhythm, irama, dan dia ada pitch. Ya. So pitch ni sebenarnya ada dalam alat muzik. Tapi adakah alat muzik tidak berpitch tu tak ada pitch langsung? Ataupun dia tak ada variety pitch tu? Dia tak ada banyak pitch. Contoh ada kalau kita dengar dia tak ada solfa tu kan. Contoh kalau kita dengar apa alat tu? Kalau kita main Drum. Drum kan dia ada bunyi yang tinggi. Contoh kita main cymbal tu bunyi dia lebih tinggi. Kalau kita main bass, dia akan jadi bunyi dia rendah. Tak semualah. Contoh alat muzik yang
yang ada pitch. Contohnya kalau even gendang pun akan ada cara ketukan yang akan membezakan pitch dia. Pitch dia ada pitch dia akan bunyi bass, akan ada bunyi yang tinggi sedikit. Dan tu kita kena interview pemain perkusi untuk lebih. Itu nanti lebih advance lah kan, topik yang lebih advance. Sebenarnya setiap alat muzik tu mempunyai contoh, pitch. kalau kita ketuk sini, ni tak ada pitch. Ni pitch dia sama je. Dia tak ada, dia tak boleh. Tapi ada benda yang kita boleh, kalau bukan alat muzik tapi dia boleh hasilkan pitch. Sebagai contoh, eksperimen yang Cik Ashraf nak buat, betul tak? Okey, kita kena buat eksperimen satu. Ya, betul. Kita nak buat sekarang ke? Boleh, kita boleh tengok sekarang. Okey, dekat sini. Ni bukan kita guna alat muzik, tapi dia boleh hasil. Sebab saya cakap tadi, pitch ni melibatkan bunyi tinggi rendah. So kita tak guna alat muzik pun kita boleh try eksperimen. Okey, kat sini saya ada satu gelas yang kosong. Tak ada air lah dalam gelas ni. Dan satu lagi gelas yang berisi air. Okey, kat sini kita nak tanya murid-murid semua yang di rumah tu, yang mana menghasilkan pitch yang lebih tinggi dan yang mana menghasilkan pitch yang lebih rendah. Okey, cuba teka. Adakah yang mempunyai air lebih tinggi ataupun yang kosong lebih tinggi? Okey, soalan ni. Okey, Cikgu Marina, yang mana cikgu rasa lebih tinggi, mempunyai pitch yang lebih tinggi? Saya rasa yang kosong, gelas yang kosong tu menghasilkan pitch tinggi. Dan saya rasa gelas yang berisi air tu pitch rendah. Okey, kita cuba dengar. Kosong ni, kosong bunyi macam ni. Kalau yang ada isi air, ni bunyi dia lebih rendah. Tung 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 tung. Kalau yang ni tung 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 tung. Maksudnya eksperimen ni yang mempunyai air lebih rendah berbanding ni. Okay, murid-murid boleh buat eksperimen ni. Cuba ada beberapa gelas dan isi aras air yang berbeza. Lepas tu ketuk setiap gelas. Adakah setiap gelas tu mempunyai bunyi pitch yang berbeza? Ya, sebenarnya. Murid-murid boleh cuba di rumah. Isi padu air yang berbeza menghasilkan bunyi pitch yang berbeza sebenarnya. Okay, alat muzik yang paling senang kita nak cari pitch, kita nak kenal pasti pitch dia adalah yang ada dekat sekolah biasanya awak akan main adalah recorder. Okay, kita tengok Cikgu Ashraf untuk mainkan recorder dan kita dengar pitch dia. Yang kita tahu tinggi rendah pitch tadi lah, solfa tadi lah, do re mi fa sol la ti do tu. So recorder tapi sebelum tu boleh tak Cikgu Ashraf saya sebut pitch rendah, anda mainkan satu bunyi pitch rendah dekat recorder. Lepas tu saya akan kita nak perdengarkan kepada murid. Okey, boleh? Okey. Okey, rendah saya nak bunyi pitch rendah dulu. Okey, tinggi. Okey, kita dapat dengar beza dia. Okey, sekarang kita mainkan solfa. Okey. Ikut Cikgu Ashraf punya. Okay. Tu tadi ialah do re mi fa sol la ti do tu lah. So setiap alat muzik yang berpitch macam piano, recorder ataupun apa-apa yang berpitch lah, mempunyai solfa tu. So dengan solfa tu tadi, do re mi fa sol la ti do tu, kita boleh membentuk melodi. Okey, Cikgu Marina ada apa-apa perkongsian lagi ataupun kata-kata akhir tentang topik kita hari ini, pada hari ini? Okey, saya ingatkan untuk murid-murid untuk bagi penekanan sedikit tentang tajuk pitch, sebab nanti pitch ni dia melibatkan banyak aspek, dari segi awak nak menyanyi, dari segi awak nak mendengar. So awak kena pandai, kena pasti pitch tu dan boleh aplikasikan dalam nyanyian ataupun mainan recorder ataupun alat muzik lain. Okay, so selamat belajar. Okey, terima kasih kepada Cikgu Marina atas perkongsian-perkongsian Sama-sama. topik kita pada hari ini. Okey.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi semua. Kita sebelum habis sesi kita, jom kita dengar lagu pitch tinggi, pitch rendah dan kita nyanyi sama-sama. Okay, bye. Bye. Rendah tinggi, mari menyanyi. Pitch